Shalom, jemaat sekalian dikasihi Tuhan. 主内弟兄姊妹们，大家平安。 Kita bersyukur kepada Tuhan masih diberikan anugerah untuk menjalani satu hari lagi. 我们感谢主，因为他赐下恩典，让我们再度过一天。 Dialah dimanapun kita berada di dalam ibadah pada hari Minggu ini, kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan, mau mendengarkan firman-Nya. 所以，不管我们身在何处，我们都要将心专注于主，我们要听他的话语。 Mari kita satu di dalam doa, mohon pertolongan Tuhan di dalam perenungan firman ini. 我们来一同祷告，我们恳求神带领我们来聆听他的道。 Ya Tuhan, tenangkanlah hati kami. 主啊，求你安静我们的心， Di tengah segala gemuruh, gejolak di dalam hati kami maupun di luar kami. 在我们心中或我们外在的任何轰动波裂。 Biarlah kami boleh menemukan damai sejahtera, ketenangan di dalam pemberitaan dan perenungan firman. 愿我们在听到的时候，我们能够感到平安。 Kami mau membuka hati kami, membuka telinga kami, pikiran kami seluruhnya untuk mendengarkan Engkau berbicara. 我们要敞开我们的心，要打开我们的眼睛、我们的耳朵来聆听你的道。 Dan kami mau membawa hati kami, hati seorang murid yang mau mendengarkan dan taat melakukan firman-Mu. 我们要带着门徒的心，我们要顺服你的话语。 Tuhan berkati hamba dan juga penerjemah boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi maksud rencana Tuhan. 求主高莫你两位仆人能够来传讲你的话语，按着你的旨意。 Dan berkatilah kami seluruh jemaat, biarlah kami boleh dengan fokus konsentrasi di dalam merenungkan kebenaran firman. 也求您祝福你的会众，让他们能够专心聆听你的话语。 Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan waktu pemberitaan firman ini. 我们将时间交托仰望在主的手里，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Kristus. 主内弟兄姊妹们，今天我们要探讨的主题就是不要忧愁，相信基督吧。 Kita mau membaca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. 我们要来读神的话语，取自约翰福音第14章1到14节。 Ayat pertama sampai ayat 7 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia, lalu ayat 8 sampai 14 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 第1到第7节会用印尼文来读，第8到14节会用中文来读。 Demikianlah firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. 第8节，腓力对他说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。”耶稣对他说：“腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。你怎么说将父显给我们看呢？我在父里面，父在我里面，你不信吗？我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父做他自己的事。你们当信我，我在父里面，父在我里面。既或不信，也当因我所做的事信我。我实实在在的告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。你们奉我的名，无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。 Ya, Bapak saya dikasihi Tuhan,
主内弟兄姊妹们， Menurut penelitian para ahli, selama terjadinya pandemi COVID-19 ini, tingkat kecemasan penduduk dunia semakin meningkat. 弟兄姊妹们，根据专家的研究，因为疫情，所以呢，在世界各地的人民呢都有这个焦虑症。 Meningkatnya tekanan psikologis ini disebabkan oleh beberapa faktor, beberapa hal begitu. 在心里面的这个忧愁呢增加提升了，是因为以下几个原因。 Orang-orang khawatir kepada diri mereka sendiri maupun anggota keluarga mereka yang sewaktu-waktu dapat tertular virus dan mengalami kematian. 因为人们担忧他们自己本身或者他们的家人会感染到这个新冠状病毒。 Orang-orang juga mengalami keterbatasan di dalam interaksi sosial sehingga banyak yang merasa terisolir, merasa kesepian. 在社会互动，人们也感到受限制，所以他们会感觉到被隔绝，很孤单的感觉。 Apalagi ketika semua kumpul di rumah, ya di dalam situasi lockdown, nggak bisa kemana-mana, banyak terjadi konflik ketegangan di dalam kehidupan keluarga. 当全家人都只能待在家里的时候呢，难免会发生一些家里面的冲突。 Belum lagi ada hal-hal lainnya seperti kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. 可能还有一些经济上的问题，或者失去工作的问题。 Dan hal-hal ini yang menyebabkan orang-orang di seluruh dunia dan mungkin kita hari ini juga mengalami pergumulan dan kegelisahan. 这些事情呢，会让世界各地的人呢都会感到焦虑。 Kita merasakan satu tekanan, kita merasakan kecemasan, kekhawatiran. 我们或许会感到压力，我们会感到忧愁，我们会担忧很多事情。 Nah, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, para murid di dalam perikop yang kita baca ini juga sedang mengalami satu kecemasan, kegelisahan di dalam hati mereka. 弟兄姊妹们，我们刚才所读的经文当中，门徒也是感到忧愁。 Ada beberapa hal yang kalau kita membaca di pasal-pasal sebelumnya itu menyebabkan mereka merasa gelisah dan makin lama makin memuncak begitu. 如果我们往前看，前几章呢，我们会看到很多原因让他们感受到压力。 Kalau kita membaca di pasal 11 dan pasal 12 di situ para pemimpin agama Yahudi ingin membunuh Yesus dan tentu hal itu juga mengancam nyawa para murid. Mereka merasa ketakutan, apalagi Lazarus juga ya diancam untuk dibunuh. 如果我们看11、12章，我们可以看到，宗教领袖们都设法来想杀耶稣，想杀拉撒路。当然，这些事情呢，也让门徒们担忧。 Dan Tuhan Yesus sendiri juga beberapa kali menubuatkan kematiannya sendiri. 主耶稣自己也多次的预言他将要死。 Dan di pasal 13 ya, Tuhan Yesus juga menubuatkan, menyampaikan bahwa di antara para murid ini ada yang akan berkhianat dan menyerahkan dirinya. 我们也看到在13章里面，主耶稣也预言有一位门徒将要背叛他。 Dan itu mungkin membuat mereka khawatir ya, tambah gelisah. Wah, ada musuh dalam selimut nih. 这件事情呢，当然也让他们担忧，因为在他们当中有一个人会出卖主。 Dan Yesus sendiri berkata ya, dia akan pergi dan para murid tidak dapat mengikutinya. Kemana dia pergi, mereka tidak bisa ikut. 主耶稣也自己说，他将要去一个地方，这个地方是门徒现在不能跟着去的。 Ditambah lagi di bagian terakhir pasal 13 itu Tuhan Yesus menubuatkan Petrus nanti juga akan menyangkal Tuhan Yesus. 在13章的末端呢，主耶稣也说，彼得将要否认他。 Dengan semua kejadian, dengan semua alasan itu, para murid tentu menjadi gelisah. 因为这些种种的原因，门徒们当然会感到忧愁。 Bagaimana tidak? Guru dan Tuhan mereka yang selama ini mereka ikuti, selama 3,5 tahun ini akan pergi meninggalkan mereka dan mereka nggak tahu kemana guru itu pergi. 这是理所当然的，因为他们3年半左右所跟随的老师、所跟随的主，将要去一个他们不知道的地方， Mereka tidak bisa pergi ke sana. 因为他们自己不能去那里。 Dan karena kepergian Yesus ini, maka mereka menjadi gelisah karena mereka tidak punya kepastian, jaminan apa yang akan terjadi di hari esok dalam hidup mereka. 就因此，他们失去了这个希望，他们没有一种肯定的感觉，他们不知道未来会发生什么事。 Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 主内弟兄姊妹们， pada saat ini kita mungkin juga sedang dilingkupi oleh kegelisahan. 我们现在也许也是心里充满忧愁的。
Selama 1,5 tahun terakhir ini kita dibuat cemas ya dengan situasi pandemi yang tidak menentu. 大约这1年半，我们因为疫情的关系，也是感到彷徨。 Tahun ini kita mungkin mengalami kekhawatiran yang makin bertambah. 也许今年我们的忧愁是增加的， Karena ada varian virus baru, ada banyak orang yang tertular. 因为我们知道有许多人被感染的，又有各种新品种的这个病毒。 Apalagi yang tertular bukan hanya orang-orang lanjut usia, sekarang orang muda bahkan anak kecil bisa terinfeksi virus dan mengalami kematian. 而且现在感染病毒的人不只是老年人，年轻人、幼儿也有可能会感染这个病毒。 Kita makin panik. 我们变得更慌张了。 Dalam beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir kita mendengar ya banyak orang-orang di sekitar kita yang mengalami sakit penyakit, terjangkit virus dan bahkan mengalami kematian. 近几个月，我们不断的听到我们周围的人、我们身边的人感染了病毒，甚至有一些死亡了。 Mulai dari kenalan jauh, kerabat jauh, sampai kerabat dekat dan bahkan anggota keluarga kita sendiri. 从我们只是一般认识的人，然后一直到我们的亲戚朋友，可能是我们最近的家人。 PPKM ya diberlakukan bahkan makin diperpanjang dan diperketat. 这个社会活动的管制呢，更加严格了。 Perasaan kita campur aduk begitu ya, mood kita naik turun. 也许现在我们的心情是非常复杂的、漂浮不定的。 Mungkin saat ini kita sedang merasa gelisah dan khawatir akan hari esok. 也许现在我们感受到的就是忧愁，我们担心我们的未来日子。 Apakah besok saya masih hidup? 我明天还能够活着吗？ Apakah besok saya masih bisa berjumpa dengan orang yang saya kasihi? 我明天还能够遇见我的亲人吗？ Apakah saya masih bisa ya, melihat mereka, saya masih bisa bercakap-cakap dengan mereka? 我还能够跟他们聊天讲话吗？ Di tengah semua kegelisahan yang kita alami ini, 在我们所感受到的忧愁当中， mari kita sejenak menutup telinga dari semua gemuruh situasi di luar sana. 让我们闭下我们的耳朵，不听外面的这些轰动吧。 Kita mau membuka telinga kita, membuka hati kita bagi firman yang Tuhan Yesus mau sampaikan. 让我们来敞开我们的心、我们的眼睛、我们的耳朵，来听主的道。 Dia berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. 他说：“你们心里不要忧愁，你们信神也当信我。” Kita mau belajar dari firman Tuhan ini, dari perkataan Yesus yang menghibur, menguatkan para murid. Biarlah itu juga boleh menghibur, menguatkan kita di tengah situasi kegelisahan kita pada hari ini. 我们要从主耶稣的这些话语，他安慰门徒，也让他安慰我们今天的心情。 Apa artinya kita percaya kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah kegelisahan kita? 我们在忧愁当中相信主的意思是什么呢？ Percaya di sini berarti kita mempercayakan hidup kita, trust in Jesus. 在这里的信，就是我们将我们的生命交托、仰望在主的手中。 Apakah itu artinya kita jadi bebas dari rasa gelisah, tidak lagi merasa gelisah? 这是不是意味着我们将不会感受到任何忧愁了呢？ Ya tentu tidak. 当然不是这样的。 Karena Tuhan Yesus pun di beberapa pasal sebelumnya disebutkan 3 kali juga mengalami kegelisahan. 因为我们看到前几章的经文当中也说到主耶稣感到忧愁。 Jadi Bapak sekalian, Tuhan Yesus bukanlah Allah yang menjadi manusia dan dia tidak peka, dia bukan Allah yang kebal terhadap penderitaan dan pergumulan yang manusia alami. 主耶稣不是因为他是神，所以他没有办法体会到人们的感觉。 Dia bisa merasakan setiap pergumulan yang manusia rasakan. 他能够感受到我们所面对、我们所感觉到的挣扎。 Ketika Lazarus mati, ya, ketika Marta dan Maria meratapi kematian saudaranya ini dan orang banyak menangis, di situ Tuhan Yesus dikatakan masgiulah hatinya. 当拉撒路死了，然后他的这个姐妹们、他的朋友们为他感到忧愁、伤心的时候，那个时候主耶稣也感到忧愁。 Kata yang sama dipakai di situ. Tuhan Yesus sedang bergejolak, ya, gelisah hatinya. 所以在那里说到是用同样的一个词语，就是忧愁。 Ada perasaan sedih bercampur marah ya ketika melihat kematian merenggut kehidupan manusia. 有一种悲伤，有一种愤怒，看到这个死亡夺去了人们的性命。 Itulah yang Yesus
rasakan ketika dia melihat kematian Lazarus. 这个就是主耶稣当看到拉撒路的死的时候的感觉。 Di pasal 12 ketika Tuhan Yesus mengungkapkan ya bahwa nanti dia akan mengalami penderitaan dan kematian yang sudah menantinya di Yerusalem, di situ juga dikatakan Yesus gelisah di dalam jiwanya. 在第12章，我们看到主耶稣预言他自己将要受的苦，他要面对的死亡的时候，他也感受到忧愁。 Kita bisa bilang pasal 12 dari Injil Yohanes ini seperti versi Yohanes dari pergumulan Yesus di Taman Getsemani. 我们可以将这个第12章看为约翰版本的这个描述主耶稣在哥西马尼园里面的一种挣扎。 Dan di pasal 13 ketika Tuhan Yesus mengungkapkan ya siapa di antara ke-12 murid yang akan mengkhianati dan menyerahkan dirinya, di situ Yesus juga menyampaikannya dengan hati yang gelisah. 13章那里当主耶稣预言有人将出卖他的时候，有门徒出卖他的时候，也说到主耶稣心里忧愁。 Maka ini adalah perasaan yang wajar. 所以忧愁是一个很正常的感受。 Secara manusiawi, Yesus juga bisa merasakan kegelisahan seperti yang manusia alami. 在人道上，主耶稣也能够感受到人的感受。 Namun demikian, Tuhan Yesus tidak dikuasai oleh kegelisahan-kegelisahan itu. 但是虽然如此，主耶稣并没有被忧愁压制了。 Maka kita bisa belajar untuk percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Yesus di tengah-tengah segala kegelisahan kita. 所以我们在忧愁当中，我们能够将我们的生命交托，仰望在他手中。 Dan bagaimana iman kita kepada Yesus ini bisa menguatkan kita, menolong kita di dalam menghadapi segala kegelisahan kita. 那我们对主耶稣的信心又如何能够帮助我们去面对所有的忧虑、焦虑？ Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari kegelisahan yang paling menakutkan yang pernah manusia alami. 第一，主耶稣能够救赎我们脱离这个人生当中最严重的忧愁。 Menurut Bapak sekalian, apa kegelisahan terbesar yang paling menakutkan umat manusia? 弟兄姊妹们，你们认为在人生当中最可怕的事情是什么？ Ya betul, itu adalah ketakutan akan kematian akibat dosa. 正确的是死亡，因为罪而死亡。 Karena manusia berdosa senantiasa hidup dalam kegelisahan, ya, rasa bersalah, rasa takut menghadapi penghukuman atau kematian akibat dosa. 因为罪人不断沉沦在这个因为罪所产生的罪恶感。 对未来的这个审判的一种恐惧感。 Dan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan ya, untuk menolong kita, menyelamatkan kita dari kegelisahan yang paling menakutkan ini. 那主耶稣做了什么，救赎我们、拯救我们，脱离这样子的忧愁、害怕？ Ia memberi dirinya tergantung antara langit dan bumi untuk menjadi perantara antara Allah yang kudus dengan manusia berdosa. 他赐给我们他自己。 被挂在天地之间，救赎我们在这个神的面前。 Di atas salib itulah ia mendamaikan kita dengan Allah. 在这个十字架上面，他将平安带给我们。 Di atas salib itulah hubungan kita dengan Allah bisa dipulihkan. 在这个十字架上面，人和神的关系被恢复了。 Itulah sebabnya Yesus berkata, "Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu di rumah Bapa." Supaya di mana aku berada di situ juga kamu berada. 于是主耶稣说：“我要到父那里去，预备了住处给你们，因为我在哪里，你们也将在哪里。” Apa artinya rumah Bapa? 父的家是意味什么呢？ Bagi orang Yahudi ketika mereka mendengar kata rumah Bapa, ya, itu mengingatkan mereka akan bangunan bait suci. 当犹太人听到“父的家”这个词，他们的脑中会浮现的是圣殿。 Dan Yesus juga pernah berkata di Injil Yohanes pasal 2 ini bahwa dia akan merombak bait suci ya, yang sudah dibangun selama 40 tahun ini akan dia rombak dan dibangun kembali dalam 3 hari. 约翰福音第2章里面有记载，主耶稣说，这46年所建造的殿呢，将要毁掉，在3天里面会重建。 Apa maksudnya Tuhan Yesus akan merombak atau meruntuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari?
难道主耶稣的意思是说，他将要毁掉圣殿，然后在3天之内呢，会再建造呢？ Tentu saja bukan bangunan secara fisik. 当然，这里说的不是这个建筑的， Tapi Tuhan Yesus mau mengatakan, akulah bait suci yang baru. 但是主耶稣想说的是，我是新的那个殿。 Karena itu di dalam kematian dan kebangkitannya, ya, manusia berdosa bisa kembali dipulihkan relasinya dengan Allah. 所以在他死和复活者之后呢，人跟神的关系会恢复， Tanpa melalui ritual-ritual dari bait suci. 再也不需要圣殿里面的所有的礼仪。 Sekarang manusia berdosa di dalam Kristus bisa dipulihkan hubungannya dengan Allah yang kudus itu. 罪人唯有在基督里面才能够与神恢复和平的关系。 Dan ini cocok dengan kata tempat di sini, bukan menunjuk kepada tempat secara fisik. 这个也符合了在这里所说的住处，这不是我们肉体上能感觉到的一个住处。 Kata tempat itu dari akar kata yang sama dengan kata tinggal, ya, tinggal di dalam Kristus di Yohanes pasal 15. 这个住处的字根呢，如果看原文的话，意思是跟约翰福音15章里面相同的，就是常在它里面。 Jadi Tuhan Yesus sedang bicara mengenai relasi antara kita orang berdosa dengan Allah yang kudus itu sudah dipulihkan dengan tinggal di dalam Kristus. 所以唯有常在基督里面，这个罪人跟神之间的关系被恢复了。 Ketika Yesus bicara mengenai dia menyediakan tempat bagi orang percaya di rumah Bapa, itu bicara bagaimana dia sedang memulihkan relasi kita dengan Allah menjadi relasi yang akrab. 当主耶稣说他要去父的家为人们预备地方的时候，就是说他正在恢复人跟神的关系。 Itu cocok, pemahaman ini cocok dengan apa yang Thomas katakan begitu ya. Guru, kemana engkau akan pergi begitu? Kami tidak tahu jalannya kemana begitu. 这个也符合第5节里面多马对主耶稣说：“我们不知道你要往哪里去，我们怎么知道哪一条路呢？” Dan Yesus menjawab dengan satu kalimat yang tegas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 主耶稣很肯定地回答了一个句子：“我就是道路、真理、生命。” Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 若不借着我，没有人能够来到父面前。 Hanya dengan memiliki relasi dengan Kristus, relasi di dalam Kristus, manusia berdosa bisa dipulihkan hubungannya dengan Allah. 唯有常在主耶稣基督里面，人跟神的关系才得着恢复。 Hanya dengan percaya kepada Yesus, kita bisa kembali berdamai dengan Allah. 唯有信靠主耶稣，我们才能够与神恢复到和平的关系。 Jadi Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, Yesus sudah menyelamatkan kita dari kegelisahan yang paling mengerikan, yaitu kematian akibat dosa. 所以，亲爱的弟兄姊妹们，主耶稣已经拯救我们脱离因为罪而带来的死亡这个焦虑。 Apakah mungkin kegelisahan-kegelisahan lainnya dapat meruntuhkan iman kita kepada Yesus? 难道有其他的这个顾虑、其他的焦虑能够毁掉我们对基督的信心吗？ Jikalau yang paling menggelisahkan, yang paling menakutkan sudah dia kalahkan, sudah dia taklukkan, mungkinkah ada kegelisahan lain yang kita khawatirkan? 如果最可怕的他都已经征服了，难道还有其他的能够来使我们焦虑吗？ Sudahkah Bapak Ibu Saudara sekalian mempercayakan hidupmu kepada Yesus? 弟兄姊妹们，您是否已经将你的生命交托仰望在主耶稣的手里呢？ Dia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. 他说：“我将赐你平安， Damai sejahtera ku berikan kepadamu. 我的平安会赐给你。 Dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang dunia berikan kepadamu. 我赐给你的平安不同于世界赐给你的。 Janganlah gelisah dan gentar hatimu. 你不要忧愁。” Yang kedua, Tuhan Yesus memperkenalkan, ya, menghadirkan Allah yang dekat dengan kita. 第二，主耶稣将彰显很亲近我们的神。 Murid yang lain, Filipus, ya, berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup. 另外一位门徒腓利对主耶稣说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。” Filipus itu seperti mewakili
para murid yang lain, ya, dia mengungkapkan kegelisahan mereka pada saat itu. 腓力似乎是代表其他的门徒，讲出他们心里的忧愁。Mereka merasakan ditinggalkan oleh Yesus dan mereka juga jadi khawatir apakah Allah juga meninggalkan kami. 因为他们感受到主耶稣将要离开他们，难道神也是要离开他们吗？ Apa buktinya Allah beserta kami? 神与我们同在，有什么证据呢？ Karena itu Filipus minta bukti kehadiran Allah secara nyata di tengah-tengah mereka. 于是腓力要求有明确的证据在他们眼前。 Menjawab Filipus, Tuhan Yesus berkata, 回答腓力，主耶稣这样子说： Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. 人看见了我，就是看见了父。 Tidak percayakah engkau, ya, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? 难道你不相信我在父里面，父在我里面吗？ Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. 你当信我在父里面，父也在我里面。 Dengan kata lain, Yesus mau berkata, aku yang sudah ada bersama-sama dengan Allah dari sejak kekekalan, datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyatakan Allah sepenuhnya. 借着这句话，主耶稣想说：我是从永恒与父同在，我现在来到世上了。 Firman yang bersama-sama dengan Allah dan firman yang adalah Allah itu sekarang sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. 那与神同在的道，也就是神的道，现在已经在世上。 Dan itu menunjukkan, ya, Yesus sudah menghadirkan Allah yang dekat dengan manusia. 这个就意味着主耶稣他彰显了与人亲近的主。 Melihat Yesus itu sama dengan melihat Allah. 看见基督就等于看见 Perkataan Yesus sama dengan perkataan Allah. 耶稣所说的话，就是神所说的话。 Pekerjaan dan pelayanan yang Yesus lakukan itu adalah pekerjaan Allah. 耶稣所行的事，也就是神所行的事。 Karena itu kita melihat, ya, bagaimana Yesus sudah mengalahkan kegelisahan kita yang kedua, yaitu perasaan terisolasi, perasaan sendiri, ya, kesepian. 于是耶稣也已经征服了我们所感受到的第二种忧愁，就是被隔绝、孤单的那种忧愁。 Selain kematian yang menggelisahkan kita, ya, perasaan terisolir, ya, perasaan kesendirian itu juga menggelisahkan manusia. 除了死亡之外，这个被隔绝、孤单的感觉也是会使人忧愁的。 Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, ketika semua orang sepertinya merasa sendirian. 特别是在疫情当中，当很多人都感觉到孤单， Disitulah, ya, kita bisa merasakan kehadiran Allah di dalam Yesus. 在那里我们能够感受到神借着主耶稣的同在。 Mungkin kita bertanya, ya, di manakah Allah, ya, di dalam kesepian atau kesendirian yang saya alami? 也许我们会问神：你到底存在哪里？ Di manakah Allah ketika dunia sedang menderita dan meratap? 当世界在悲伤的时候，神你在哪里？ Apakah Dia sudah meninggalkan kita? 难道神已经离开了我们吗？ Apakah Dia peduli? 他是否在乎？ Apakah Dia ada? 他是否存在？ Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, Allah hadir di dalam diri Yesus yang menjadi manusia. 主内弟兄姊妹们，神在成为人的耶稣里面。 Dia berkata kepada para murid dan juga kepada kita hari ini. 他对门徒说，也对我们说： Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. 我从不离下你为孤儿， Aku datang kembali kepadamu. 我会回来到你那里。 Yang Yesus maksudkan di sini adalah setelah peristiwa kematiannya di atas kayu salib, ia akan bangkit dan menjumpai para murid kembali. 这里主耶稣所说的就是他死后复活，他会将来找门徒。 Dan walaupun sekarang dia sudah naik ke surga, memerintah sebagai raja, ia tetap menyertai kita orang-orang percaya. 虽然他现在已经升天，在那里做王了之后，他仍然会与我们同在。 Dia memberikan Roh Kudus, ya, untuk menyertai kita secara pribadi. 他赐下一位保惠师，与我们同在。 Jadi apakah Yesus membuktikan janjinya? 主耶稣是否应运了他的承诺呢？ Ya, dia adalah Allah Immanuel. 是的，他是与我们同在的神， Allah yang beserta kita sampai selama-lamanya. 他是与我们同在，一直到永远的神。
Dan lebih dari itu, dia adalah imam besar yang dapat turut merasakan, ya, berempati dengan segala pergumulan kita. 他也是那位伟大的祭司，他能够感受到我们的感觉，我们的挣扎， Karena ia pernah berada di posisi kita sebagai manusia. 因为他曾经在我们的这个位置上。 Sebagai manusia, ya Tuhan Yesus pernah merasakan semua pergumulan, kegelisahan yang manusia alami, dan sebab itu dia bisa mengerti kita. 成了肉身的主耶稣，他能够感受到我们所面对的任何苦难和挣扎。 Dia hadir, 他存在， dia peduli. 他在乎。 Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 主耶稣说：“没有比一个朋友愿意牺牲自己的爱更大。 Kamu adalah sahabatku. 你是我的好友。” Itulah janji, perkataan Tuhan Yesus kepada kita hari ini. 这个就是主耶稣对我们所说的话。 Biasanya kehadiran atau kepedulian seorang sahabat, ya, di tengah pergumulan itu sangat menguatkan kita. 平时呢，在我们的挣扎当中，一位好友的陪伴是非常有价值的。 Ketika kita bergumul, kita nggak merasa sendirian. Ada orang yang mengerti, ada orang yang peduli, dan itu memberi kelegaan, kekuatan. 当我们挣扎的时候，若有一个人来关心我们、在乎我们，这个会赐下力量给我们。 Apalagi kehadiran seorang sahabat dari tempat yang maha tinggi. 那我们现在所拥有的恩友是从天上而来的。 Sahabat yang membuktikan kasihnya di atas kayu salib. 他已经证明在十字架上证明了他的爱。 Sahabat yang membuktikan kuasanya dengan meninggalkan kubur kosong dan naik ke surga. 这位恩友已经彰显了他的权柄，留下了一个空的坟墓。 Sahabat yang memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. 这位恩友赐下了保惠师圣灵来与我们同在。 Tidakkah itu lebih dari cukup untuk menguatkan kita di dalam kegelisahan kita? 这已经非常足够满足我们了。 Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mempercayakan pekerjaan yang lebih besar kepada para murid dan juga kepada kita orang-orang percaya hari ini. 第三点就是主耶稣已经托下了很重要的任务给我们，还有现在全世界的信徒。 Di ayat 12, Tuhan Yesus berkata, Aku mengatakan dengan sungguh-sungguh, ya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. 在12节，主耶稣说：“我实实在在的告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。” Bapak Ibu Saudara sekalian, kalimat ini diucapkan bukan dengan asal-asalan atau dengan sambil lalu. 主内弟兄姊妹们，这句话不是顺便带过的。 Yesus mengucapkan kalimat ini dengan satu formula, ya, dia berkata, Truly, truly, I say to you. 因为主耶稣以这样子的句子开始，我实实在在的告诉你们。 Atau amin, amin, aku berkata kepadamu. 这个就是阿门，阿门，我实在的告诉你们。 Bapak Ibu, biasa kita mengucapkan amin itu kan di akhir doa, ya, sebagai tanda kita mengimani apa yang kita doakan. 弟兄姊妹们，我们平时呢在祷告的末后，我们会说阿门，就是希望我们所说的祷告成就。 Dan tidak ada satu orang manusia pun yang bisa mengucapkan amin itu di awal kalimat. Ya, tidak ada yang berani mengucapkan amin di awal kalimat. 没有任何一个人在句子的开始就说阿门。 Karena itu berarti dia mengucapkan kalimat itu dengan satu keyakinan, kepastian bahwa apa yang saya ucapkan ini pasti benar dan tergenapi. 因为如果他这样子说的话，表示他所说的话一定能够应运，一定是真的。 Dan hanya ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus, yang berani mengucapkan kalimat ini. Ya, dalam beberapa ayat di dalam Injil kita bisa melihat dia berkata, Amin, amin, aku berkata kepadamu. 唯有主耶稣能够说，我实实在在的告诉你，这个我们可以在圣经里面多处看见。 Itu menunjukkan bahwa apa yang dia katakan itu sesuatu yang serius, dan dia meyakini, menjamin, memastikan bahwa apa yang dia katakan itu pasti terjadi. 这个表示他非常肯定他所说的话，他能够保证一定应运。 Dia mengucapkannya sebagai satu pribadi yang maha kuasa, yang sanggup untuk melaksanakan apa yang dia ucapkan. 在这里，他彰显了他的全能，能够应运他所说的一切。 Dan Tuhan Yesus tahu
Ada hal yang lebih penting dalam hidup ini selain daripada berkutat di dalam kegelisahan. 那主耶稣也知道，在这个生命当中有一些比忧愁在沉沦在忧愁当中更重要的事。 Meskipun ia juga pernah merasa gentar dan gelisah ya pada saat menghadapi kematiannya di atas kayu salib, ia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kegelisahan. 虽然当他面对十字架的时候，他仍然是战兢忧愁的，但是他没有让这些感受征服了他。 Dia tetap setia menjalankan misi, tugas, ya panggilan dari Bapa untuk dia jalankan. 他仍然信实的去执行父所托给他的一切任务。 Sekalipun harus menanggung kematian karena murka Allah, dia tetap setia menjalankan misi keselamatan itu. 虽然他必须面对死亡，但是他仍然面对，因为他知道这个是救赎之功。 Dan sekarang dia mempercayakan pekerjaan itu kepada kita untuk kita lanjutkan. 所以现在呢，主耶稣将这个工作给了我们，让我们继续去做。 Apa yang dia telah mulai, ya dia percayakan kepada kita orang percaya untuk mengerjakannya. 他已经开始的，他交托给信徒，让信徒继续去做。 Apa maksud pekerjaan yang lebih besar dari yang dia lakukan? 这里所谓更大的事是什么呢？ Apakah artinya orang percaya bisa melakukan mujizat bahkan lebih besar dari apa yang Yesus lakukan? 是不是说信徒能够行比主耶稣行更大的这个奇迹呢？ Tentu tidak ya. Dari konteksnya kita bisa melihat apa yang Yesus maksud itu adalah pekerjaan kerajaan Allah. 当然不是的。我们从这个语境当中，我们可以看到主耶稣所指的是神国的工作。 Pekerjaan di dalam rangka menghadirkan kerajaan Allah yang sudah Yesus bawa itu. Yesus hadirkan di tengah dunia ini. 就是为了彰显神国在世界当中。 Kita dipercaya untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan penyelamat. 我们要出去传扬主耶稣，他是救赎主。 Kita dipercayakan untuk menjalankan misi Allah ya, membawa orang-orang untuk mengenal Allah di dalam Yesus dan diselamatkan. 我们必须去行神的使命，让更多人能够认识神， Supaya orang-orang memperoleh hidup yang berkelimpahan di dalam Yesus. 让人能够认识主耶稣，在他里面蒙受这个丰富的恩典。 Pelayanan Yesus selama di dunia hanya 3,5 tahun. 主耶稣在世上只有3年半左右， Dan di wilayah yang terbatas di Yudea, Galilea, dan sekitarnya. 也限制在犹大地区加利利一带。 Namun setelah kematian dan kebangkitannya, ya, Yesus memberikan Roh Kudus supaya gereja, orang-orang percaya bisa melakukan pekerjaan yang lebih luas, yang lebih besar dari yang telah dia lakukan. 但是当他死了复活之后，他赐下这个圣灵，让信徒的工作能够扩展到世界，到地极。 Sehingga pelayanan orang percaya itu bisa mencakup wilayah yang lebih luas dari yang pernah Yesus lakukan. 所以信徒能做的工作能够扩展到更大的范围， Banyak orang yang bisa dijangkau melampaui apa yang Yesus pernah lakukan. 有更多人能够被带到主面前，超过主耶稣能够做的。 Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. 从耶路撒冷、犹大、撒玛利亚一直到地极。 Di tengah kegelisahan yang sedang kita alami saat ini, bisakah kita melihat ya ada satu hal yang lebih penting melampaui segala kegelisahan kita? 在我们所感受到的忧愁当中，我们是否能够看到有一件事比我们的忧愁更重要呢？ Ada satu tanggung jawab penting yang Allah percayakan kepada kita. 有一个重要的任务是神所托付给我们的。 Bisakah kita melihat dari sudut pandang Tuhan Yesus? 我们是否能够站在主耶稣的角度去看呢？ Dia yang tetap setia menjalankan kehendak Bapa, misi dari Bapa di tengah segala pergumulan. 他能够信实的在他的忧愁当中，仍然去执行天父的旨意。 Tuhan Yesus tahu tidak ada hal yang lebih penting selain daripada ketaatan kepada Allah Bapa. 主耶稣他非常清楚，没有比顺服天父更重要的事。 Dia berkata, makananku ialah melakukan pekerjaan Bapa. 他说：“我的粮食就是去行父的旨意。” Dan Tuhan Yesus juga tahu tidak ada hal yang lebih penting daripada menyelamatkan ya umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. 他也知道没有比拯救罪人更重要的事情。 Itulah sebabnya dia mempercayakan ya, pekerjaan yang lebih besar itu kepada kita. 就因为如此，他就托付了这个更大的事给信徒。 Dan bukan cuma itu, dia juga menjanjikan ya, dia akan menolong kita di dalam mengerjakannya.
不但如此，他也应许了他将要帮助我们去做。 Ada janji penyertaan yang besar. 在这里有他同在的应许。 Dia berkata, apapun juga yang kita minta ya kepadanya di dalam rangka menjalankan pekerjaan lebih besar ini, dia akan menggenapinya. 他应许了，为了做更大的事，我们无论是求什么，他都必成就。 Jadi ketika kita berdoa, ya tentu saja doa bukan hanya untuk memenuhi keinginan kita, tapi doa di dalam rangka melakukan misi Allah di tengah dunia ini, dia berjanji pasti akan menggenapinya. 所以，当我们祷告的时候，不是只为了我们自己而祷告，而是为了行神的旨意的祷告，他必成就。 Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita memikirkan apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah situasi yang sedang kita alami saat ini. 于是，弟兄姊妹们，让我们来想想，在我们现在所面对的处境，我们能够做什么？ Di dalam kapasitas yang bisa kita lakukan, mari kita memikirkan orang-orang sekitar kita yang bisa kita bantu dan kita tolong. 在我们的能力范围以内，我们来思想，我们能够为周围的人做什么？ Ya, di dalam beberapa minggu terakhir ketika penyebaran virus COVID di Indonesia ini makin banyak, kita bersyukur ya, di tengah masyarakat ada gerakan-gerakan spontan untuk membantu orang lain untuk saling menolong satu sama lain. 在近期间，当疫情更加严重的时候，我们非常感谢主，我们还能够看到社会上面有许多人主动的去帮助有需要的人。 Mari kita memikirkan, adakah orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita? 让我们来想想，去看看我们周围是否有需要我们帮助的人。 Apa yang bisa kita lakukan untuk menyatakan kehadiran kasih Allah dan damai sejahtera Allah di tengah-tengah pergumulan yang sedang dialami oleh masyarakat kita? 为了彰显神的爱，为了彰显神的国，我们能够为社会付出什么？ Beberapa peneliti dari Universitas Erlangga yang mendapati ada golongan-golongan orang tertentu atau usia tertentu yang rentan sekali mengalami satu tekanan di tengah-tengah situasi pandemi ini. 泗水爱尔兰大学的一些研究呢，显示出有几群人呢是特别敏感，会受到忧愁的。 Ada orang tertentu yang lebih gampang untuk mengalami tekanan psikologis, mengalami depresi, kegelisahan karena situasi pandemi. 有某一些群众呢，他们会因为疫情更容易感受到忧愁。 Mereka menemukan ya dari survei mereka bahwa orang muda, kaum muda sebenarnya lebih rentan daripada orang lanjut usia. 他们的研究结果呢，显示出年轻人比老年人更容易感受到忧愁。 Seringkali kita berpikir orang tua lanjut usia sepertinya lebih lemah begitu kan? 我们可能常常会以为老年人比较软弱， Tapi sebetulnya mereka adalah orang-orang yang kuat ya, karena mereka pernah mengalami banyak makan asam garam ya, semua kesulitan hidup mereka pernah alami, sehingga ketika ada situasi sulit mereka lebih mudah menghadapinya. 但是其实老年人比年轻人更坚强，因为他们的这个生活经验丰富，所以当面对困难的时候，他们能够去应对。 Mereka menemukan bahwa wanita ya juga lebih rentan terhadap tekanan daripada pria di tengah-tengah situasi pandemi ini. 研究也显示，在疫情当中，女性比男性更敏感，更容易感受到忧愁。 Keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak kecil itu juga lebih rentan daripada keluarga yang tidak ada anak kecil. 拥有小孩子在家中的家庭呢，更容易受到压力。 Ya, kita bisa mengerti tentu saja pergumulan keluarga dengan anak-anak kecil itu tentu lebih banyak dibandingkan yang tidak ada. 我们当然也知道，在家中有小朋友的家庭呢，有更多事情要处理，要去面对。 Mereka yang berpendidikan lebih rendah yaitu juga lebih rentan dibandingkan yang berpendidikan lebih tinggi. 教育程度比较低的人更容易感到忧愁。 Karena yang lebih berpendidikan itu lebih mampu memilah ya mana informasi yang benar, mana informasi yang salah, dan mereka juga lebih hati-hati di dalam mengambil keputusan. 因为教育程度比较高的人，他们更有那种过滤讯息的能力，他们也更有能力去做下更好的决定。 Yang terakhir mereka menemukan juga mereka yang bekerja di sektor swasta atau wirausaha lebih rentan dibandingkan mereka yang menjadi pegawai negeri sipil. 然后最后呢，他们也查到，在私营公司里面工作的员工
更容易感受到忧愁，跟这个公务人员相比。 Maka Bapak sekalian dikasih Tuhan, kita bisa melihat ya di sekitar kita ada orang-orang yang lebih rentan, yang lebih membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Apa yang bisa kita lakukan? 所以弟兄姊妹们，我们看到我们周围有一些人更敏感，他们更容易受到压力，我们怎么样去帮助他们呢？ Kita bisa melihat di antara jemaat maupun di sekitar lingkungan kita, tetangga kita, adakah orang seperti ini yang kita bisa bantu? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup mereka? 在会友当中，在我们的亲戚、朋友、邻居当中，我们能够看到有哪些人更需要我们帮助，让我们也能够彰显神的爱，彰显神的国在世上。 Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. 主耶稣已经对我们说：“你们心里不要忧愁，你们要信神，也当信我。” Biarlah kalimat penguatan dari Tuhan Yesus ini juga menguatkan kita pada saat ini. 让主耶稣坚固人的这个话语也坚固你我。 Kegelisahan bisa timbul dalam hati kita karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. 我们心里的忧愁是因为我们不知道未来将要如何， Kita tidak tahu ya, apa yang menanti kita di depan. 我们不知道前面有什么事情正在等着我们。 Sewaktu-waktu sakit penyakit, virus atau kematian bisa saja menghinggapi kita. 这个病痛、死亡时时刻刻都有可能临到我们身上。 Kita merasa lemah, kita merasa tidak berdaya. 我们感到软弱，无能为力。 Apapun juga yang ada di dunia ini, ya, yang selama ini kita jadikan andalan itu tidak bisa menjadi tempat persandaran kita. 我们在世上一直以来以为能够依靠的，原来是我们不能依靠的。 Apapun yang kita harapkan selama ini tidak bisa lagi diharapkan. 我们所盼望的，原来是不能让我们寄托盼望的。 Mungkin itu yang kita rasakan saat ini. 也许我们现在感受是如此， Hanya ada satu pribadi 唯有一位 yang bisa menjadi tempat kita bersandar dan merasa aman. 能够让我们依靠，给我们平安的， Dia adalah Yesus yang berfirman kepada kita, janganlah gelisah hatimu. 也就是那位主耶稣对我们说：“你们心里不要忧愁。” Di tengah-tengah segala gemuruh dunia maupun gemuruh hati kita, mari kita mendengarkan firman-Nya ini yang berkata kepada kita. 在世界的轰动，在我们心里的波动里面，来吧，我们来听他的话语。 Janganlah gelisah dan gentar hatimu. 你们心里不要忧愁， Percayalah kepadaku, 你们相信我， sama seperti engkau percaya kepada Allah. 就如你们信天上的父一样。 Dia memanggil kita ya untuk mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. 他呼召我们，让我们将生命交托仰望在他手中。 Sudahkah kita meletakkan seluruh hidup kita kepada Yesus? 我们是否已经将生命交托在主耶稣的手中？ Karena dia sudah mengalahkan kematian, ya, hal yang paling menggelisahkan dalam hidup kita sudah dia kalahkan. 因为他已经征服了死亡，我们生命当中最可怕的死亡，他都已经征服了。 Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. 他是道路，他是真理，他是生命。 Dan dia juga hadir menyertai kita senantiasa. Dia menghadirkan Allah yang dekat dengan kita. 他也彰显了亲近我们的神与我们同在。 Dia mengutus Roh Kudus untuk menghibur, menguatkan, menopang kita. 他赐下保惠师来安慰，来扶持我们。 Bahkan dia memberikan tujuan yang baru, yang bermakna di dalam hidup kita. 甚至他给我们的生命定下有意义、很重要的一个目标。 Dia memberikan satu pekerjaan yang lebih besar, yang melampaui segala pergumulan dan kegelisahan kita. 他将一个更大的工作，超越我们的忧愁的一个工作赐下，托付给我们。 Itu pekerjaan keselamatan di tengah-tengah dunia ini. 也就是在世界上带来救赎的盼望这个工作。 Maukah kita percaya kepada Yesus? 我们是否相信他？ Maukah kita melepaskan ya, seluruh persandaran kita yang rapuh itu dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Yesus? 我们是否愿意抛弃我们一直以来的依靠，我们来依靠主？ Dengarkanlah firman-Nya yang berkata, 听他的话语， janganlah gelisah hatimu. 你心里不要忧愁， Percayalah kepada Kristus. 相信基督。 Mari kita berdoa. 我们一同祷告。
Terima kasih ya Tuhan untuk janji firman-Mu. 主啊，我们感谢你透过你的话语的应许， Biarlah kami boleh terus mengingat apa yang sudah Engkau katakan ini. 愿我们能够时时刻刻都记住你对我们说的话。 Di tengah segala kegelisahan kami, biarlah kami boleh menemukan ketenangan dan damai sejahtera di dalam firman-Mu. 在我们的忧愁当中，让我们能够在你的话语里面得到平安。 Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup. 你是道路，你是真理，你是生命， Engkau adalah kebangkitan dan hidup. 你是复活，你是生命， Engkau adalah gembala yang baik. 你是那位好牧者。 Biarlah kami boleh meletakkan seluruh hidup kami bersandar kepada Engkau, ya Tuhan. 让我们将我们的生命交托、仰望、依靠你。 Biarlah kami boleh terus meyakini bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu, ya Tuhan. 让我们相信，没有任何一件事情能够让我们与你的爱隔离。 Baik itu penderitaan, sakit penyakit, bahkan kematian sekalipun, biarlah itu tidak mengganggu kami, biarlah itu tidak memisahkan kami dari keyakinan kami bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. 不管是任何的痛苦、病痛，甚至于死亡，都不会动摇我们对你的信心。 Berkatilah kami semua, ya Tuhan, di tengah segala pergumulan kami. 求主祝福我们，让我们能够度过我们这个焦虑的生活。 Mungkin di antara kami ada yang terbaring lemah karena sakit. 也许我们当中有一些弟兄姊妹们正在躺在病床上， Mungkin di antara kami juga ada anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit. 也许我们的家人他们正在与病痛挣扎， Dan segala pergumulan lain, pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan yang kami alami. 我们所面对的任何挣扎， Biarlah kami boleh memegang teguh janji firman-Mu ini, ya Tuhan. 这时让我们能够握紧你的应许， Dan kami boleh menjadi tenang di dalam Engkau, ya Tuhan. 那我们能够在你里面得着平安。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. 我们奉靠主耶稣的名，我们祷告，将生命交托于你。 Amin. 阿门。 Ya, kira Tuhan memberkati kita sekalian. 上帝祝福我们每一个人。